Selamat Hari Raya Fatih. Selamat Hari Raya Wangku. Tuan hamba apa kabar? Fatih, kabar baik sahaja. Bagaimana pula dengan Tuan hamba? Alhamdulillah, sehat. Alangkah indahnya jika kita bersama-sama menyambut majlis ini secara bersemuka. Benar sekali katamu Awang. Namun apakah daya ini sahaja yang kita mampu? Benar Fatih. Sebelum memulakan majlis, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, Sabah Tanah Airku dan lagu Maktab.
majlis, terimalah serangkap pantun dari Patik untuk semua. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Encik Roslan bin Haji Muhammad Saleh, Pengetua MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens IB World School Sandakan. Yang dihormati Encik Muhammad Ali bin Muhammad Yusof, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik. Puan Hariza binti Abdul Halim, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat. Encik Muhammad Jeffrey bin Abu Bakar, Pemangku Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar, Ketua-ketua jabatan, kaunselor-kaunselor, guru cemerlang, guru-guru, staf sokongan dan rakan-rakan pelajar sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis sambutan Hari Guru dan Staf serta Hari Raya Aidilfitri tahun 2021. Untuk memberkati majlis kita pada kali ini, dijemput Saudara Muhammad Fahmi bin Abdul Salim untuk memimpin bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulakan bacaan doa pada hari ini, bagi yang beragama Islam bolehlah mulakan bacaan doa dengan umul kitab Al-Fatihah, dan bagi yang bukan beragama Islam boleh bertafakur mengikut agama masing-masing. Umul kitab Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradah dan kurdat-Mu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada hari yang berbahagia ini di dalam majlis sambutan Hari Guru dan Staf serta Hari Raya Aidilfitri. Ya Allah, ya Muhaimin, Kau kurniakanlah kepada kami dengan hati yang terang dan dada yang lapang. Kau kurniakanlah kepada kami kecaya fahaman, kesihatan akal fikiran dan tubuh badan, kemudahan dalam segala urusan, dan kurniakanlah dengan kejayaan dan kecemerlangan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Saudara Fahmi atas bacaan doa sebentar tadi. Belayar ke hulu menaiki sampan, sampan dinaik air di kalis. Sudilah Tuan beri ucapan merasmi majlis. Dengan ini, majlis menjemput dengan penuh takzimnya Encik Roslan bin Haji Muhammad Saleh, Pengetua MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens IB World School Sandakan, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga Tun Muhammad Fuad Stephens Sandakan, dalam kalangan pengurusan, guru-guru, staf dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Jawatan Kuasa bagi sambutan Hari Guru dan Hari Pekerja untuk tahun 2021 yang telah melaksanakan dan merancangkan program ini sebaiknya walaupun kita dalam keadaan norma baharu. Saya percaya apa yang telah dirancangkan sebelum ini bermula daripada awal tahun sehinggalah hari kejadian, mungkin ada sedikit sebanyak tidak dapat dilaksanakan
seperti mana yang dirancang. Tetapi saya mempercaya jawatankuasa yang telah dilantik dalam kalangan guru-guru dan juga kaki tangan dalam menjayakan program sambutan ini telah melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya dengan baik. Walaupun terdapat sedikit sebanyak aktiviti ataupun program tidak dapat dilaksanakan seperti dirancang, tetapi kita masih lagi dapat untuk menyambutnya seperti mana yang kita harapkan. Walaupun sudah terlepas daripada tarikh, iaitu sambutan Hari Guru yang dilaksanakan pada setiap tahun pada 16 Mei, dan begitu juga dengan sambutan Hari Pekerja pada 1 Mei. Tetapi kita adakan juga dengan suasana yang mungkin terbeza daripada biasa. Apa-apa pun kita bersyukur dengan apa yang telah kita ada sekarang ini, dan harapnya dengan sambutan ini akan memberikan lebih galakan, motivasi, dan yang paling penting adalah penghargaan daripada semua pihak kepada kita. Saya mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita melihat kembali apa yang kita lalui selama ini dengan keadaan COVID-19 yang telah mengubah cara hidup kita dan cara bekerja kita, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar semua. Kita perlu untuk meneruskan kehidupan walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat terkesan bagi semua pihak. Sambutan setiap tahun yang kita adakan ini memberikan gambaran bahawa betapa pentingnya kita sebagai guru, pendidik dan juga sebagai pekerja. Kalau kita lihat di pusat kita sendiri, di MSMT MFS, guru dan juga pekerja, dia perlu ada kolaborasi di antara satu sama lain dalam menjayakan sesuatu aktiviti ataupun program, dan juga untuk memastikan kelancaran tugas hakiki antara satu sama lain. Nah, mendapatkan kejituan ini bukan merupakan satu yang mudah, tetapi saya percaya dengan budaya kerja yang ada dalam kalangan warga TMFS ini membolehkan untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi dengan tema sambutan Hari Guru pada tahun 2021 ini, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baru, dan tema untuk Hari Pekerja, sambutan Hari Pekerja, iaitu pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan sejagat, membolehkan untuk kita menjiwai tema yang telah diberikan ini supaya kita lebih bersemangat dan lebih mempunyai visi ataupun vision yang jelas di dalam memastikan key performance indicator ataupun kita punya sasaran di peringkat matap kita dapat dicapai sebaiknya. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, COVID-19 ini telah mengubah cara hidup dan cara bekerja kita, ya? Dan juga untuk anak pelajar, cara belajar anak-anak semua. Jadi dengan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang telah bermula pada Mac 2020 sehinggalah sekarang ini memberikan kesan ataupun tamparan hebat kepada kita semua. Tetapi apa yang perlu kita syukuri, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kalangan guru dan pekerja, kita sebagai penjawat awam dan lebih khususnya ialah sebagai warga Mara, kita kena lebih bersyukur, kerana kita masih lagi ada pekerjaan. Kita perlu bersyukur
Kerana kita pada setiap bulan masih lagi memperolehi gaji tanpa dipotong. Sama ada kita berstatus tetap ataupun kontrak ataupun sebagai pekerja sambilan. Kita tidak terkesan kalaulah kita buat perbandingan dengan rakan-rakan kita yang lain yang mana bekerja sendiri, berniaga sebagai kontraktor ataupun sebagai pekerja swasta. Ada di antaranya tidak lagi mempunyai pekerjaan. Ada rakan-rakan kita di luar sana yang menjadi kontraktor yang berjaya sebelum ini, sekarang tidak ada lagi antaranya kerja-kerja yang diterima. Jadi inilah yang kita perlu lihat kembali, kita perlu syukuri betapa kita adalah antara yang terpilih yang beruntung. Dan dengan nikmat dan juga belas kasihan Allah SWT kepada kita sebagai warga Maktab Rendah Sains Mara Tun Muhammad Stephen dan juga warga Mara dan juga penjawat awam, kita sepatutnya lebih memberikan sesuatu yang lebih berkualiti daripada biasa. Kita kena cakna dengan semua perkara yang membolehkan supaya kita lebih memberi berbanding dengan kita menerima. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu, sambutan Hari Guru kita laksanakan pada setiap tahun di Malaysia ini untuk memberikan penghargaan di atas segala pengorbanan daripada guru-guru untuk mendidik dan memastikan kemendirian pelajar. Jadi saya sangat berterima kasih dengan usaha yang telah dilakukan di peringkat pendidik oleh guru-guru di TMFS ini. Kerana selama ini kita cuba untuk memastikan apa juga yang kita berikan kepada anak-anak pelajar dalam tempoh masa setahun lebih berlaku pandemik COVID-19 ini. Sama ada pelajar berada secara bersemuka, secara fizikal, mahupun berada di rumah dan mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran atas dalam talian. Guru-guru masih lagi cuba untuk berkreativiti dan mungkin satu inovasi yang dibuat untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran itu dapat dilaksanakan lebih berkesan kepada anak-anak pelajar. Jadi inilah yang saya rasa mungkin kita lebih ke depan daripada institusi-institusi ataupun daripada sekolah-sekolah yang lain. Di pusat kita ini sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada ramai yang telah diiktiraf sebagai MIEE, iaitu Microsoft Innovative Educator Expert. Jadi dengan adanya pengiktirafan di peringkat Microsoft kepada guru-guru ini, membolehkan mereka untuk berkongsi dengan guru-guru yang lain bagi memastikan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran itu boleh untuk diadaptasi dan memberikan impak, harapnya memberikan impak yang sangat positif dalam penyampaian kepada pelajar. Pelajar yang berada di rumah bukan senang untuk kita capai mereka dengan suasana yang membolehkan mereka menerima keseluruhan apa yang kita sampaikan. Cabaran lain buat guru-guru sebenarnya capaian pelajar itu sendiri. Kita di pusat ini, guru-guru tidak ada masalah dari segi capaian, tetapi anak-anak pelajar yang berada di kawasan pendalaman sudah semestinya terkesan. Ada di antara anak pelajar yang langsung tidak boleh untuk mengikuti secara atas talian ataupun dalam talian. Guru-guru perlu mempunyai satu kaedah lain
untuk memastikan apa yang diajar masih di dalam talian, dalam slot ataupun subjek guru-guru dapat juga diberikan kepada anak-anak pelajar yang tidak berada di dalam talian. Jadi ini merupakan satu cabaran untuk guru-guru memastikan input yang perlu diberikan itu sampai kepada anak-anak pelajar ini. Selain daripada itu, ada di antaranya anak pelajar dan device ni tidak compatible dengan sistem yang kita gunakan, sistem dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Jadi ini telah diperbincangkan acap kali di perangkat pengurusan dan kita sudah ada solution yang terbaik sebenarnya. Jadi selain juga daripada itu, ada di antara anak-anak pelajar kita yang mempunyai masalah attitude, dapat capai, dapat internet, ada internet yang baik, tetapi tidak mahu untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang telah diaturkan di peringkat guru. Dan ada juga di antara anak-anak pelajar yang terkesan yang mana terpaksa untuk membantu ibu dan ayah berniaga ataupun mencari nafkah bersama. Saya agak terperanjat juga dengan input yang telah diberikan, maklumat yang telah diberikan kepada saya berkaitan dengan isu-isu sebegini. Dan inilah antara pengorbanan anak-anak kita sebenarnya dalam mereka untuk mendapatkan ilmu daripada kita. Dalam masa yang sama, mereka tetap gigih dan menganggap bahawa ini juga merupakan satu tanggungjawab buat mereka membantu ibu dan ayah di rumah, yang kadang-kadang terpaksa menjaga adik, dan kadang-kadang terpaksa untuk membuat kerja-kerja rutin harian ibu dan ayah. So, tuan-tuan, perempuan, kita sebagai pendidik, inilah yang kita kena lihat. Inilah perkara yang merupakan isu sama ada sesuatu outcome yang kita perolehi melalui ujian formative assessment ataupun summative assessment, menampakkan sama ada performance seseorang pelajar itu membanggakan ataupun tidak. Kita sekarang kena melihat kembali apakah di antara constraint yang dihadapi di peringkat anak-anak pelajar sehingga akan terkesan dari segi pencapaian akademik mereka. Jadi tekanan yang dihadapi oleh semua pihak, kita perlu untuk melihat dan cuba untuk membantu. Wahai pendidik, tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya dari segi perspektif pelajar, dia melihat guru ini bukanlah sekadar sebagai seorang pendidik sahaja ataupun sebagai guru yang mengajar akademik sahaja, tetapi jauh daripada itu, saya nampak mereka menganggap bahawa guru-guru ini juga merupakan kawan ataupun teman untuk mereka menceritakan masalah-masalah dan juga mungkin tempat bermanja. Mereka tidak ada orang lain lagi dalam tempoh masa mereka berada secara fizikal di maktab ini. Guru-guru homeroom, guru-guru yang mereka nampak boleh untuk dirapati ataupun menjadi sahabat ataupun kawan, inilah yang mereka akan buat. Dan kita perlu menyantuni anak-anak ini sebaiknya, supaya mereka tidak jauh ataupun tidak tersasar dari apa yang sepatutnya. Satu lagi perkara yang menjadi tumpuan kita sebagai pendidik ini adalah anak-anak pelajar tingkatan 5 ini merupakan kohort pertama yang mengikuti KSSM, iaitu kurikulum standard sekolah menengah, yang mana sebelum ini KBSM, kurikulum bersepadu sekolah menengah, telah ditukar. Dan masing-masing maklum bahawa KSSM ini sebenarnya dia sangat komprehensif dan dia sangat relevan kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi kita perlu seiring
Tuan dan puan, guru-guru semua kita perlu seiring dengan apa yang telah digariskan di peringkat kerajaan. Jadi sebenarnya KSSM ini adalah untuk kita melihat bahawa negara ingin melahirkan modal insan yang berfikiran secara kreatif, kritis dan inovatif untuk bersaing di peringkat global. Jadi kita bersama-sama untuk memastikan apa yang telah disasarkan di peringkat kerajaan untuk melahirkan anak-anak yang sangat berkualiti pada masa depan dapat kita hasilkan dan kita merupakan feeder kepada mereka semua. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Badan Wakil Pelajar sesi 2020-2021. Pak Lan sangat-sangat mengucapkan jutaan terima kasih kerana effort ataupun usaha anak-anak untuk menyambut ataupun menguruskan sambutan Hari Guru dan Hari Pekerja bagi tahun 2021 ini. Kalau diikutkan anak-anak pemimpin pelajar BKP pada sesi 2020-2021 sudah tamat dari segi penguasaannya ataupun kuasa yang diberikan, ianya beralih tangan kepada BKP 2021-2022 sekarang ini. Tetapi atas permintaan daripada BWP 2020-2021, Pak Lan memberi izin untuk anda mengelolakan atau menguruskan sambutan Hari Guru dan Hari Pekerja bagi tahun ini. Jadi Pak Lan mengharapkan peluang yang telah diberikan kepada anak-anak pelajar dan kepimpinan pelajar ini dapat digunakan sebaik yang mungkin dalam menghargai usaha yang dilakukan di peringkat guru dan kaki tangan. Jadi mudah-mudahan ini merupakan satu khidmat yang terakhir bagi anda atas kapasiti sebagai Badan Wakil Pelajar, dan insya-Allah kami semua sangat menghargai dan sangat mengingati apa juga yang kamu usahakan untuk kami. Terima kasih anak-anak. Manakala untuk Hari Pekerja ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan di peringkat pegawai sokongan dan pegawai ataupun middle leaders dapat melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan kepada anda semua sebaik yang mungkin. Kalau kita lihat di peringkat pegawai sokongan, mereka menyokong penuh ataupun membantu apa-apa juga aktiviti yang telah dirancang di peringkat guru-guru untuk memastikan ianya dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi kita sama-sama berkolaborasi sebagai warga Tun Muhammad Stephen untuk kita dapatkan outcome-nya, iaitu memastikan kecemerlangan anak-anak pelajar kita di Matam ini seperti mana yang telah diharapkan oleh stakeholder kita. Untuk akhirnya, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua warga Tun Muhammad Stephen. Selamat menyambut Hari Guru dan selamat menyambut Hari Pekerja. Harapan saya buat semua sekali warga Tun Muhammad Stephen, harapnya kita terus tabah dengan situasi yang berlaku sekarang ini dan memberikan sepenuh kerjasama di atas apa-apa juga yang kita rancangkan di peringkat pengurusan. Jagalah SOP, jagalah keselamatan, dan harapnya kita menjadi tunjang kepada negara untuk memutuskan rantaian COVID-19. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan oleh semua. InsyaAllah semoga kita semua diberkati dan dirahmati. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Salam sejahtera. Kini tibalah kita ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara penyampaian anugerah sesi 1. Untuk pengetahuan hadirin, bagi sesi ini terdapat 5 anugerah kategori guru dan 3 anugerah kategori staf. Bagi kategori guru, anugerah guru paling berdedikasi, penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima kategori lelaki jatuh kepada Cikgu Mas. penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima kategori perempuan jatuh kepada Teacher Ramani. Seterusnya, anugerah guru paling sporty. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima kategori lelaki jatuh kepada Cikgu Ahmad. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima kategori perempuan jatuh kepada Cikgu Hajar. Bagi anugerah guru paling up to date, penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima kategori bagi lelaki jatuh kepada Mr. Emil. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima kategori perempuan jatuh kepada Miss Sheila. Seterusnya, anugerah guru paling penyayang. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima kategori lelaki jatuh kepada Ustaz Syakban. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima kategori perempuan jatuh kepada Miss Diana. Seterusnya, anugerah guru paling stylish. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima kategori lelaki jatuh kepada Cikgu Aidil. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima kategori perempuan jatuh kepada Miss Humaira. Sekarang, mari kita beralih kepada anugerah kategori staf. Bagi kategori staf, anugerah staf paling ceria. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Encik Dani. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Cikgu Rohaya. Seterusnya, anugerah staf paling sporting. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Cikgu Ahmad. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Puan Amy. Seterusnya, anugerah staf paling berdedikasi. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Pak Lan. Bagi menyerikan majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan nyanyian daripada pelajar MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens IB World School Sandakan. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan
Kulihat kau terindah di pagi Syawal yang mulia. Maafkan diriku, andai ku tak bisa menatap wajahmu di hari yang mulia. Kenangan terindah sewaktu dahulu bersama semua ku ucapkan selamat hari raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Ya hari raya, ya hari raya, hari kemenangan tiba. Selamat hari raya, ya hari raya, ya hari raya, hari yang indah mulia. Selamat hari raya. Bersam celik, ayah sudah tiba. Pejam celik, oh pejam celik, ayah sudah tiba, hari raya sudah tiba. Hari raya, genap sudah sebulan berpuasa. Hari raya, hari ramai-ramai kita gembira. Hari raya, kita saling bermaaf-maafan. Hari raya, mari ramai-ramai jemput ke rumah. Mari balik kampung, jumpa ayah ibunda. Mari balik kampung, kita raih lebaran. Bunga api warnai malam, mengukir sejuta senyuman. Kue-mue ketupat dan rendang, membuka selera semua. Bersama meraihkan lebaran, Aidilfitri, Syawal mulia. Hari raya disambut dengan gembira. Hari raya ceriakan suasana, kosong kosong sesama kita merasakan indahnya hari raya. Kehidupan kota, orang-orang tiada masa, semua bekerja, berdana kerja. Setahun sekali, lupakanlah kesibukan diri, masa untuk pulang kampung halaman. Selamat Hari Raya, ucapan bahagia untuk semua. Mari berikan masa pada semua saudara, kasihan setia atau muda. Hari Raya, Hari Raya, Hari Raya, Raya.
5 anugerah kategori guru dan 3 anugerah kategori staf. Bagi kategori guru, anugerah guru paling semboy, penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Cikgu Khalid. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Cikgu Rosma. Seterusnya, anugerah guru paling on time. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Seafan. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Miss Haine. Anugerah guru paling pemurah. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Seirfan. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Cikgu Hartini. Seterusnya, anugerah guru paling tegas. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Cikgu Reza. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Miss Asida. Seterusnya, bagi kategori guru paling ceria, penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Cikgu Fazli. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Miss Farahli. Seterusnya, kita beralih pula kepada kategori anugerah staf. Bagi kategori staf, anugerah staf paling cool. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Encik Faisal. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Puan Dayang Suhaidi. Seterusnya, anugerah staf paling berkarisma. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Encik Muhammad Ali. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Puan Nur Amira. Seterusnya, anugerah staf paling hardworking. Penerima kategori lelaki jatuh kepada Penerima bagi kategori lelaki jatuh kepada Encik Jazaini. Penerima kategori perempuan jatuh kepada Penerima bagi kategori perempuan jatuh kepada Puan Rayani. Tanya diucapkan kepada semua penerima anugerah.
Awan bersuah, citra berkisah, ukiran sukma, kilauan gelisah. Bikisan perutusan selesai sudah, persembahan pelajar menyusul pula. Majlis diserikan lagi dengan persembahan deklamasi sajak dari para saudari Kasliza Nisa binti Mahalin. Segala bakti yang engkau curahkan, mengajar, mendidik anak bangsa. Segala jasa yang engkau taburkan menjadi kenangan, tak akan kami lupakan. Engkau laksana pelita di malam gelita, memancarkan sinar sepenuh rela. Jiwamu tabah, hatimu cekal, kasihmu sud, semangatmu berkobar, yang tak pernah mengenal erti putus asa, yang tak pernah meminta puji dan puja. Jasamu tak akan luput dalam ingatan kami. Sepanjang hayat mekar di sudut hat, tiap sepatah katamu mengisi erti, tiap madahmu mengandungi hikmat. Pembentuk pribadi, penegak kebenaran, pengatur hidup, petunjuk kebahagiaan. Hanya kata-kata ini yang dapat kami lafazkan, terkumpul dari 1000 hati menjadi satu, menadah tangan dengan doa restu kepada Tuhan yang menjanjikan pembalasan. Kepadamu guru-guru yang berjiwa mulia, membimbing petunjuk ke arah maju jaya. Jujur dan ikhlas engkau berbakti di kota dan desa atau di hujung negeri. Cekal dan tabah menempuh dugaan. Hidupmu bagaikan pelita di tengah malam, membakar diri, menerangi yang kelam. Jasamu akan kara, kenang sepanjang zaman. Dengan berakhirnya persembahan sebentar tadi, maka berakhirlah Majlis Hari Guru dan Staf serta sambutan Hari Raya Aidilfitri 2021. Patik Awangku Muhammad Fahmi, Patik Fatin Justina, mewakili pihak majlis ingin memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang majlis berlangsung. dan kami mengucapkan Selamat Hari Guru dan Staf dan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.